Mr. Bas sekarang berada di Maliau Basin ya guys. So Mr. Bas di sini ikut wildlife survey, tapi Mr. Bas mau mau interview orang yang berusaha keras di sebalik kewujudan Maliau Basin ini. Oke, welcome to Maliau Basin. Hello guys, di video ini Mr. Obas interview salah satu daripada tokoh yang terlibat secara langsung dalam kewujudan Maliau Basin ya guys. Sedikit sebanyak ada info yang berguna di sini. Oke, enjoy. Nama saya Waidi Sinon, berasal daripada Ranau, salah satu bandar di kaki Gunung Kinabalu. Lahir membesar di kawasan itu, Lohan, Ranau. Setelah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Lohan dan Sekolah Rendah Timbuak, saya telah mendapat tawaran beasiswa daripada Yayasan Sabah untuk melanjutkan pelajaran di sekolah menengah di Semenanjung Malaysia, di Perak. Selepas daripada itu, selepas mendapat kelulusan yang baik di tingkatan 3, saya telah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran saya di sekolah menengah atas di Australia, di Queensland, Australia. Dan daripada itu saya dapat melanjutkan pelajaran saya ke ijazah pertama sarjana muda di Queensland University of Technology. Maliau Basin ini, bila saya diberikan peranan untuk membangunkan Maliau Basin, atau pada awalnya membangunkan Danau Valley dan begitu juga Maliau Basin, saya sebenarnya tidak tahu kenapa dinamakan Maliau, tetapi hasil daripada penembualan dengan komuniti yang berada di sekitar Maliau ini, kami telah difahamkan, kita kena double check lah ini, kami telah difahamkan bahawa perkataan Maliau itu adalah sama arti dengan red ataupun merah. Dan perkataan Maliau itu adalah perkataan orang-orang Murut yang memang tinggal di sekitar kawasan ini. Dan kalau kita tengok Sungai Maliau itu memang sentiasa merah kerana proses dekomposasi, decomposition, weathering yang terdapat di tempat tersebut. Jadi Maliau itu adalah, saya difahamkan, adalah perkataan Murut untuk merah. Jadilah Sungai Maliau. Dan bila kami jadikan semua rim ini dan sebahagian luar itu sebagai konservasi dengan sendirinya, kami rasa agak tepat kalau kita mengiktirafkan terminologi yang digunakan oleh komuniti yang tinggal di sini, iaitu komuniti orang-orang Murut dominantly. Sejarah mengatakan bahawa tempat ini telah ditemui oleh seorang yang telah buat survey sebelum Perang Dunia, kalau saya tidak silap. Dan daripada itu dia hampir-hampir melanggar tembok the wall, that the rim yang membentuk Maliau Basin ini. Itu adalah penemuan orang moden yang pertama. Dan kita dapati bahawa kalau di dalam Maliau Basin itu sendiri memang tidak ada kesan-kesan penetapan community. Jadi that is why ada orang mengatakan bahawa ini adalah dunia the lost world. Itu term the lost world itu digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan Maliau Basin itu yang didapati belum ada manusia yang pernah tinggal kekal di dalam kawasan ini. Harapan saya terhadap kawasan konservasi ini ialah saya mau melihat generasi yang akan datang nanti menghargai kawasan ini sebagaimana generasi saya khasnya dan umumnya generasi saya macam mana kami telah menghargai nilai konservasi ini, khasnya nilai Maliau Basin, keunikan Maliau Basin, adaannya Maliau Basin ini di tempat yang lain, tempat kita sahaja. Begitu dengan keunikan binatang yang ada di sini, yang amat senang untuk kita lihat. Bila kita masuk sahaja di Maliau, kita akan melihat hidupan liar yang ada di sini. Jadi harapan saya adalah generasi yang akan mendatang ini akan dapat menilai
dapat menghargai nilai konservasi ini, sebagaimana kami juga telah dapat menghargai betapa pentingnya, betapa bertuahnya kita sebagai rakyat Sabah khasnya, Malaysia amnya, dunia keseluruhannya, tentang ialah tempat ini tidak boleh direplika di tempat yang lain. Bukan sahaja di Sabah, tetapi keunikan morfologi atau pembentukan bumi yang agak unik di sini, yang tidak terdapat di tempat yang lain. Dari segi air terjun yang banyak, yang menghayalkan. Bila kita tengok air terjun yang ada, is dotted the landscape of Malaya Basin ini, kita akan we will feel that the magics of this area is so enormous. Bila kita berada di titik tengah di striker ridge Malaya Basin ini, kita boleh tengok keindahan alam ini, macam mana satu tempat itu kita ada hujan, satu tempat lagi matahari, dan bila pada pagi-pagi kita dibangunkan oleh bunyi-bunyi binatang seperti gibbon, burung-burung dan cengkerik, pada petang-petang, dia sangat menakjubkan. Jadi to lose, kalau benda macam ini hilang, maka saya rasa pincanglah Sabah khasnya dan amnya Malaysia, dunia amnya. Atas sebab itu, untuk memastikan generasi yang akan datang menghargai kawasan ini, maka kita kena tolong mereka untuk membangunkan satu program yang mana bukan sahaja kita memberi ruang kepada komuniti penyelidik di antarabangsa untuk menyelidik, menolong bersama-sama menyelidik apa yang ada di sini dan macam mana mereka hidup, macam mana binatang itu hidup, macam mana tembadau itu hidup, macam mana gajah-gajah yang ada di sini hidup. Jadi ruang itu kita harapkan dapat memberikan gambaran kepada generasi akan datang, dapat memberikan kesedaran kepada generasi datang bahawa binatang-binatang ini adalah satu khazanah yang kita tidak boleh pisahkan dalam hidup kita. Kita tidak boleh pisah dengan mereka. Sebagaimana orang-orang barat sangat menghargai binatang yang ada di dunia mereka, begitu juga kita seharusnya lebih menyayangi hidupan liar yang ada di Malaya Basin Conservation Area ini.